satu fahaman ataupun falsafah yang memisahkan agama dan kehidupan dunia seperti pentadbiran, politik, ekonomi dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekular membawa maksud keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan, pendidikan yang memberikan pelajaran atau pengetahuan yang bukan bersifat atau berkaitan dengan agama. Maka menurut Profesor Syed Muhammad Nakir Al-Attas di dalam bukunya Islam dan Sekularisme, di mana terdapat 3 ciri utama sekularisme, iaitu menghilangkan makna spiritual daripada alam kehidupan manusia, kedua, menghilangkan musuh agama dalam politik, ketiga, menghilangkan unsur-unsur agama dari minda dan juga tingkah laku manusia. Secara mudah, erti sekularisme adalah fahaman yang menolak tepi agama dalam kehidupan. Sekularisme ini adalah bermula dari zaman kegelapan Eropah. Pihak gereja menguasai sistem pemerintahan. Pada ketika itu, pihak gereja telah menubuhkan satu mahkamah penyiasatan di mana ia berfungsi sebagai menghapuskan atau menghukum sesiapa sahaja yang tidak bersefahaman dengan pihak gereja. Maka dari situlah kesedaran masyarakat mula timbul terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak gereja. Maka bermulalah penentangan yang dimulakan ataupun telah dikuasai oleh Martin Luther, dan dari situlah berlakunya perkembangan sekularisme. Terdapat pelbagai kesan jika sesebuah negara itu mengamalkan sistem sekularisme ini. Walau bagaimanapun, bahaya yang paling besar yang dicetuskan oleh fahaman sekularisme ini adalah dari sudut akal fikiran manusia dan juga masyarakat, yang mana boleh membawa kepada keruntuhan akidah, akhlak dan juga sosial. Fahaman inilah yang mula menyerang masyarakat kini, termasuk umat Islam sendiri, yang mula mempersoalkan hukum agama apabila dirasakan tidak sesuai dengan gaya kehidupan mereka. Oleh itu, amat penting untuk umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan faham bahawa Islam ini adalah cara hidup dan bukan agama semata-mata. Asal-usul sekularisme ini adalah bermula dari zaman kegelapan Eropah. Menurut Harvey Cook, pula pembebasan dari proteksi agama dan metafizik, pengalihan dari alam lain dan dunia ini. Menurut Peter L. Bigger, sekularisasi adalah proses seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dari simbol keagamaan. Secularism ialah fahaman yang merujuk kepada penafian hal-hal kerohanian, penafian adanya akhirat, pemisahan antara agama dan nilai kerohanian, dan kekuasaan sebagai membebaskan mutlak institusi agama hanya khusus untuk urusan ketuhanan semata-mata. Masalah sekularisme merupakan satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan seperti politik, pentadbiran, pendidikan dalam masyarakat. Fahaman sekularisme juga menunjukkan beberapa impak dan kesan yang negatif terhadap masyarakat dan menular dalam semua aspek kehidupan. Menurut Sabri bin Abdul Ghani 2008, pendidikan merupakan salah satu cara fahaman dan ideologi ini disebarkan. Terdapat banyak kajian yang dilakukan terhadap kesan fahaman sekularisme ini. Namun, begitu tidak banyak kajian yang menekankan isu kesedaran dan langkah-langkah untuk menangani fahaman ini. Oleh hal yang demikian, kami melakukan kajian ini untuk melihat sejauh manakah masyarakat peka dan sedar akan fahaman sekularisme yang sedang mengambil tempat dalam sosio masyarakat kini. Kajian ini juga dibuat untuk mengenal pasti langkah-langkah yang diambil dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam pembendungan isu sekularisme. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bahagian saya, iaitu faktor-faktor kemunculan sekularisme. 5 faktor kemunculan sekularisme. Yang pertama adalah berlakunya pergolakan dan perubahan di gereja. Pergolakan yang terjadi di gereja merupakan satu faktor yang penting membawa kepada sekularisme ini di dunia barat. Hal ini berlaku menjelang abad ke-16 apabila sikap gereja telah berubah dan berlakunya penyelewengan yang sangat ketara sehingga menjatuhkan maruah golongan gereja itu sendiri di kalangan masyarakat umum Kristian. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah perkembangan teknologi pembaruan masyarakat.
Pada abad ke-16, berlakunya perkembangan teknologi, binaan dan proses pembangunan masyarakat yang mana telah memberi pengaruh besar kepada kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat Kristian di dunia barat. Masyarakat barat pada waktu itu belum mengejar harta kekayaan dan serentak dengan itu juga mereka telah pun melupakan nilai-nilai agama Kristian sedikit demi sedikit. Keadaan ini telah mempengaruhi masyarakat awam, golongan awam serta golongan dengan teruk sekali sehingga melupakan tanggungjawab mereka terhadap agama mereka iaitu Kristian. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah perkembangan ekonomi di zaman pembaharuan. Perkembangan ekonomi yang pesat berikutan dengan proses pembaharuan yang berlaku di pertengahan abad ke-16 telah memainkan peranan yang tersendiri untuk membangkitkan sekularisme di barat. Menurut Robert Egan menyatakan di dalam bukunya iaitu Europe from the Renaissance to Waterloo menyatakan bahawa sikap perekonomian masyarakat Eropah ni Eropah yang materialistik daripada turun-temurun menjadi sebati dengan kehidupan mereka, menjadikan mereka dalam arus perkembangan sosioekonomi yang pesat tanpa kawalan. Selain itu, faktor yang keempat adalah kelahiran ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesatnya di dunia barat ketika zaman pembaharuan Renaissance, iaitu berlakunya kombinasi pengajaran terhadap ilmu-ilmu pengetahuan baru, desapan-desapan pengajaran klasik dan juga penghargaan terhadap fahaman berhala purba yang mana telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat terhadap perkembangan yang mereka alami sebelum ini. Faktor yang terakhir adalah pengaruh kapitalis yang membawa kepada kemunculan sekularisme ini. Fahaman terhadap sekularisme ini telah menjadi sebati dalam masyarakat Eropah yang mana telah membawa kepada pengaruh yang amat mendalam dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Keadaan ini telah mendorong mereka untuk mengejar keseronokan dan kemewahan baru yang sangat berbeza dan bertentangan dengan ajaran agama Kristian. Sebagai contoh, mereka tidak lagi memandang tinggi kepada aspek keagamaan dalam kehidupan seharian dan menganggap ianya mudah. Hal ini dapat dilihat apabila mereka mementingkan diri, keuntungan, kekayaan serta telah melupakan segala tanggungjawab terhadap agama oleh sebahagian golongan gereja. Akibat daripada rasa tidak puas hati terhadap pencapaian gereja ini telah membawa kepada keseluruhan masyarakat barat kepada fahaman sekular. Di pandangan mereka, hak-hak keagamaan menjadikan satu penghalang untuk mereka menjalankan aktiviti harian. Sekian sahaja daripada saya. Langkah-langkah untuk mengatasi sekularisme. Dari segi pendidikan, pertama, penekanan ilmu agama dalam pendidikan. Ilmu agama perlulah diterapkan sebagai pendidikan asas kehidupan sejak dari awal peringkat umur. Pendidikan awal amat penting untuk membentuk pribadi akhlak yang teguh dan berwibawa. Sebagai contoh, pihak sekolah ataupun pihak universiti menganjurkan kempen kesedaran agama bagi menerapkan lagi unsur atau nilai keagamaan dalam diri pelajar. Kedua, perluaskan skop keagamaan dalam bidang pekerjaan. Pemisahan urusan dunia dan keagamaan kini berada di tahap yang membimbangkan. Bagi menangani masalah ini, pihak kerajaan haruslah mengambil langkah dan berperanan dalam membentuk sistem yang lebih berteraskan ilmu keagamaan dalam setiap aspek, terutama aspek pendidikan dan kerjaya. Sebagai contoh, pihak kerajaan memperluaskan lagi pengambilan pekerja dalam bidang keagamaan bagi menarik lagi ramai pelajar untuk menceburi bidang tersebut. Ketiga, menjaga nilai-nilai keagamaan dalam pergaulan. Pergaulan bebas menyumbang kepada kelakuan dan tingkah laku yang tidak bermoral yang merosakkan akhlak. Pada masa kini, peningkatan kes membabitkan masalah berkaitan pergaulan bebas seperti hubungan seks bebas, pembuangan bayi dan kes cabul berada pada tahap yang kritikal. Dari segi nilai dan etika, para ilmuwan Islam perlulah mengadakan kelas-kelas agama agar mereka dapat membendung dan mendedahkan serta menyedarkan individu tentang bahayanya sekularisme. Kedua, mendalami semula ajaran Islam. Seseorang individu mestilah mendalami semula ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh dan lebih mendalam agar mereka dapat memahami kewajipan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah serta dapat berjihad menegakkan Islam pada zaman ini. Dari segi pengurusan dan pentadbiran, pihak berkuasa haruslah mengharamkan segala media yang merosakkan nilai-nilai murni Islam. Ini akan memberi impak yang sangat besar kerana media adalah penyebab utama dalam mempengaruhi
individu dengan budaya barat yang berleluasa. Pihak berkuasa mestilah menukar kepada alternatif yang lebih memberi manfaat kepada individu dan tidak merosakkan akhlak seseorang agar dapat mendidik individu dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia, berilmu dan berpendidikan tinggi. Yang kedua, berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan untuk melaksanakan perundangan yang adil kepada negara. Yang ketiga, melaksanakan pengajian serta kelas Islam yang menyekat fahaman sekularisme daripada terus berkembang dalam kalangan generasi muda agar mereka faham tentang prinsip Islam dan ilmu Islam supaya dapat dimanfaatkan dalam pentadbiran akan datang. Sebagai kesimpulannya, sekularisme merupakan salah satu faktor kepada penghancuran akidah sesebuah masyarakat yang akan membawa kepada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana sekularisme merupakan ancaman dalam kehidupan manusia yang sekian lama berpaksikan agama dalam kehidupan seharian yang boleh membawa kepada kecemerlangan dan kesejahteraan hidup.